Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Pemasangan landasan pertama projek ECRL bermula. Majlis perasmiannya disempurnakan yang di Pertuan Agong. Landasan 94 km itu dari stesen bandar Pelabuhan Kuantan di Gebeng Kedungun, Terengganu. 3 hingga 4 bulan diperlukan untuk lengkapkan pemasangannya. Setakat bulan lepas, kemajuan keseluruhan projek ECRL mencecah lebih 56% dan ia dijadual mula beroperasi pada 2027. Sementara itu, nilai kontrak pelibatan syarikat tempatan dalam projek ECRL mencecah RM12.99 bilion. Menteri Pengangkutan berkata jumlah itu melebihi sasaran RM10.8 bilion yang ditetapkan. Selain itu, 74% daripada sasaran RM3.5 bilion bagi kerja sivil ECRL telah diberi kepada kontraktor, perunding dan pembekal Bumiputera. Penglibatan syarikat Bumiputera akan dipertingkat. Perdana Menteri percaya penjawat awam mampu mengangkat keupayaan transformasi ekonomi dan sosial. Seterusnya, membangun negara terutama dalam beberapa bidang baru. Ke arah itu, kelompok berkenaan perlu teruskan kecemerlangan tahun depan dengan fokus meningkatkan produktiviti, juga terapkan nilai-nilai baik dalam pentadbiran dan tidak amalkan budaya selesa. Operasi Perkeso dijamin berjalan lancar meskipun berlaku serangan cyber baru-baru ini. Ia termasuk bayaran faedah kepada penerima dan semua permohonan baru akan diproses untuk kelulusan seperti biasa. Menteri Sumber Manusia tegaskan tindakan awal telah diambil dan keadaan semakin terkawal. Pihak terbabit dalam serangan cyber itu pasti berdepan tindakan sewajarnya. Kerangka kurikulum persekolahan 2027 sudah siap. KPM kini dalam proses membincangkannya bersama akar umbi di seluruh negara. Kurikulum itu meliputi beberapa pendekatan baru termasuk pendidikan karakter dan kelas pembelajaran bersepadu. Juga literasi asas membaca, menulis dan mengira. Ia bakal dilaksana secara berperingkat bermula dengan tahun 1 dan tingkatan 1 pada tahun 2027. Bagi murid prasekolah pula tahun sebelumnya. Orang ramai yang mengesan taska tidak berdaftar dengan JKM diminta segera buat laporan kepada KPWKM. Tindakan itu penting demi keselamatan kanak-kanak di taska berkenaan. Taska tidak berdaftar akan dibantu untuk lakukan pendaftaran. Pengoperasian taska berdaftar telah selaras agar penuhi syarat-syarat teknikal ditetapkan KKM, Bomba dan PBT. Sesi lebat urus berhubung penggunaan ubat PrEP giat dijalankan KKM bersama pihak berkuasa agama. Ini termasuk JAKIM. Selain Pegawai Jabatan Agama Islam Persekutuan dan Negeri, Timbalan Menterinya berkata ia bertujuan dapatkan pandangan dari sudut agama berhubung ubat dalam usaha kurangkan risiko jangkitan HIV itu. Setakat ini, hukum penggunaan PrEP belum dimuktamadkan. Namun, KKM melihat PrEP beri impak positif dari aspek kesihatan klien yang menggunakannya. Tiga kesan tikaman ditemukan pada mayat suami isteri warga emas yang disyaki dibunuh anak kandungnya. Ketua Polis Kuala Lumpur mendedahkan tikaman dikesan di kepala, leher dan muka kedua-dua mangsa. Ia hasil bedah siasat jalankan bahagian forensik Pusat Perubatan Universiti Melaya semalam. Kes bunuh majikan Bartolomeus Francesda dan isterinya Ekalia mengaku bersalah. Mahkamah Tinggi menetapkan pasangan warga Indonesia itu dipenjara 35 tahun. Francesda turut dikenakan 12 kali sebatan. Mereka membunuh mangsa menggunakan cangkul di Kulai 3 tahun lalu. 114 warga asing diberkas menerusi Ops Belanja dan Ops Selera di sebuah pasar raya di Johor Bahru 8 Disember lalu. Pengarah Imigresen Johor berkata tangkapan dibuat hasil pemeriksaan ke atas 226 individu. Antara kesalahan, gagal kemuka dokumen perjalanan sah, tinggal lebih masa, salah guna pas lawatan sosial dan langgar syarat-syarat pas. Kesemua yang ditahan berusia 19 hingga 58 tahun.
86 pekerja asing yang diabai majikan diselamatkan menerusi Ops Penguatkuasaan Pemburuhan Bersepadu operasi oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM itu dilaksanakan di 3 tapak pembinaan di Ipoh, Tapah dan Sitiawan, Perak yang melibatkan pekerja Bangladesh, Myanmar dan Indonesia. Ketua Pengarah JTKSM berkata, majikan gagal patuh Akta Kerja 1955 serta Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Seorang buruh warga Indonesia maut tertimbus di tapak projek pembinaan lebuh raya lingkaran tengah utama di Kampung Merempang, Kuala Lipis. Bangsa Khairul Anam, 28 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Pegawai Perhubungan Awam GBPM Pahang berkata, pihaknya terima laporan pukul 11:11 pagi. Ketika tiba di lokasi, mayat mangsa telah dikeluarkan dengan bantuan rakan sekerja menggunakan jentera ekskavator. Operasi cari lamat kru bot nelayan tempatan warga Thailand yang disyaki jatuh dalam laut berdekatan pulau perhentian masuki hari ketiga. Pengarah Maritim Negeri Kelantan berkata pencarian merangkumi kawasan 51 nautika persegi di perairan Tok Bali, Pasir Putih tertumpu di utara lokasi kejadian. Operasi membabitkan 2 aset laut maritim dibantu 2 bot nelayan. Sebuah bot ditahan kerana disyaki terlibat aktiviti pengeboman ikan. Pengarah Zon Maritim Labuan berkata penahanan dibuat di perairan Tanjung Kubung, Labuan. Turut dirampas 600 kg hasil laut yang dianggar bernilai RM22,000. Bot dikendali tekong warga tempatan bersama 6 kru warga asing tanpa lesen bot dan lesen perikanan yang sah. Baik, ini pula berhubung dakwaan penduduk sengaja berpindah ke PPS untuk dapatkan bantuan walaupun rumah tidak dinaiki air. Ketua Polis Kelantan memaklumkan belum terima laporan isu tersebut dan akan memulakan siasatan jika perlu. Pihaknya tidak tolak kemungkinan wujud kekeliruan terutama melibatkan pertindahan pendaftaran penduduk terjejas. Gelombang pertama banjir yang melanda Terengganu pertengahan bulan lepas mengakibatkan sektor pertaniannya kerugi kira-kira RM3.257 juta. RM2.3 juta daripadanya membabitkan kemusnahan tanaman padi. RM872,700 lagi sektor agromakanan. 475 petani dan pesawah dengan keluasan kawasan tanaman lebih 1,000 hektar terjejas. Paras air 17 empangan di seluruh Johor sentiasa dipantau terutama ketika musim hujan lebat yang dibawa monsun timur laut ketika ini. Ini bagi memastikan kesemua empangan berkenaan dapat tampung jumlah hujan yang banyak bagi mengelak limpahan. 10 daripada 17 empangan di Johor diselia Runhill SAJ, 4 oleh GPS dan 3 lagi kendalian Badan Kawal Selia Air Negeri Johor. Ini pula susulan pemakluman gangguan bekalan air di Pulau Pinang 10 hingga 14 Januari depan. Pengilang disaran sediakan tangki tampahan. Ketua Menteri ambil maklum kebimbangan gangguan bekalan akan jejaskan operasi perindustrian negeri. Bagaimanapun, penggantian injap di loji rawatan air Sungai Dua mesti dilakukan bagi mengelak kerosakan lebih besar. Jika ditangguh, masalah lebih serius akan berlaku. Pembiayaan RM5.19 bilion telah disalur KUSKOP kepada lebih 292,000 usahawan PMKS serta koperasi setakat bulan lalu. Penyaluran menerusi 3 skim termasuk Tekun Niaga, Ikhtiar dan pembiayaan PMKS Bank Rakyat. Fokusnya bagi membantu usahawan berkenaan yang masih terjejas akibat pandemik COVID-19. Industri halal negara catat nilai ekspor RM59.64 bilion tahun lepas. Ia peningkatan 64% berbanding 2021. Manakala dari Januari hingga Oktober tahun ini pula, nilainya mencecah RM44.17 bilion. Produk ekspor meliputi barangan makanan dan minuman, bahan ramuan dan produk kosmetik. SME Corp dan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC optimis dapat bantu realisasi sasaran sumbangan PMKS kepada KDNK mencecah 41% menjelang 2025. Ia disokong program galakan ekspor
yang akan memperkasa PMKS dengan maklumat dan kemahiran diperlukan sekaligus membantu usahawannya tembusi pasaran antarabangsa. Ketika ini PMKS menyumbang 38.4% kepada KDNK. Dasar franchise negara DFN 2030 dijangka dibentang pada mesyuarat Kabinet Januari depan sebelum dilancar pada suku pertama 2024. Pemangku Menteri KPDN berkata peserta industri franchise masih berpeluang kemuka cadangan dalam draft DFN 2030 sehingga akhir bulan ini. Menerusi dasar itu, jualan produk franchise disasar cecah RM100 bilion menjelang 2030. 300 syarikat akan diperkasa menerusi program mengubah PKS kepada pengeksport. Pelaksanaannya hasil MOU antara SME Corp dengan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia. 30 syarikat berpotensi akan dipilih jalani program intensif 3 bulan. Antara fokusnya, bimbingan untuk bangunkan rancangan dan strategi ekspor. Ini pula usaha tingkatkan kualiti perkhidmatan dan kemudahan bagi produk pelancongan. Program Jaminan Kualiti Pelancongan Malaysia MyTQA diperkenal MOTEC. Penilaiannya meliputi aspek pemasaran dan promosi, penampilan dan pengalaman, kemudahan kaki tangan dan operator pelancongan, juga keselamatan dan amalan restari. Setakat ini, 73 produk pelancongan telah terima pengiktirafan MyTQA. Pelabur asing catat jualan bersih RM276.4 juta minggu lalu selepas merekodkan pembelian bersih 5 minggu berturut-turut. Menurut MITF Research, utiliti, hartanah dan pembinaan, 3 sektor teratas dengan aliran masuk asing bersih. Bagi aliran keluar asing pula ialah produk dan perkhidmatan pengguna, pengangkutan dan logistik serta produk dan perkhidmatan industri. Indeks Pembangunan Rakyat Malaysia MHDI pula catat skor 0.816 tahun lepas. Ia peningkatan 1.2% berbanding 2021. Berdasarkan skor itu, MHDI berada dalam kategori tahap pembangunan sangat tinggi. MHDI dinilai berdasarkan umur yang panjang dan kehidupan sihat, akses kepada pengetahuan dan taraf hidup yang baik. Yang di-Pertuan Agong zahirkan rasa duka cita dan kesal terhadap Amerika Syarikat yang gunakan kuasa veto tolak resolusi Majlis Keselamatan PBB untuk gesa gencatan senjata di Gaza. Tindakan Amerika itu sekaligus gagalkan usaha cari jalan penyelesaian konflik tersebut. Bagi dia turut menyeru seluruh rakyat terus bersolidariti bersama rakyat Palestin selain hulurkan bantuan kemanusiaan kepada mereka. Mesyuarat khas Perhimpunan Agung PBB akan diadakan pada Selasa untuk bincangkan krisis kemanusiaan di Gaza. Ia selepas Amerika Syarikat memveto resolusi Majlis Keselamatan PBB untuk gencatan senjata. Jurucakap Presiden Perhimpunan memaklumkan mesyuarat dipanggil oleh Wakil Mesir dan Mauritania. Sesi khas Lembaga Eksekutif WHO pula luluskan resolusi mendesak pihak terlibat konflik di Gaza patuh perundangan kemanusiaan antarabangsa. Ia menekankan keutamaan terhadap perlindungan orang awam dan petugas perubatan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.